Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar, padahal kalian saat itu adalah orang. Kerana itu bertakwalah kepada Allah supaya kalian bersyukur. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna ahlal badrin fikum, qala min afdalil muslimin aw kalimatan nahwaha, qala wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Golongan apakah yang kamu libatkan pada ahli Badar? Mereka adalah di kalangan sebaik-baik muslimin. Maka kata Jibril, begitu pula lah yang menyaksikan peperangan Badar ini di kalangan golongan malaikat. Hadis riwayat Bukhari. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati pengerusi Masjid Al-Hikmah Bakri Batu Lima, serta ahli jatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah taala pada petang ini dapat kita bersua dalam kuliah asar. Saya bila duduk di kerusi jati dengan meja jati ni macam rasa selesa sangatlah. Macam kedudukan tu macam betul-betul body saya lah. Kena pula PA sistem pun power, jadi seronok lah. Ni kalau setakat bersantai 2-3 jam ni boleh tahan ya. Walaupun kayu tapi duduk selesa. Ada setengah-setengah tempat kerusinya bukan main empuk, tapi tak tahulah macam dia tak sesuai lah. Yang ni okey lah insya-Allah. Biasanya orang-orang kaya je lah yang main kayu jati ni lah, macam Masjid Al-Hikmah ni insya-Allah. Kaum ibu ada insya-Allah. Baiklah, diam tak diam, kini kita berada di satu fasa di pertengahan Ramadan yang Nabi sebutkan awsatuhu maghfirah, fasa pengampunan. Bahkan di dalam fasa ini ada dua peristiwa besar. Kita ini selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala kurniakan kepada kita anjakan iman. Dalam bulan-bulan tertentu ada peristiwa yang berbentuk anjakan iman, yang kalau terkadang iman kita ini sedikit luntur, dia ada anjakan. Bermula ketika mana kita berada dalam bulan Rejab, antaranya anjakan peristiwa yang telah pun kita hadamkan itu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kemudian ketika mana kita berada dalam bulan Sya'ban,
pun ada dua anjakan iman, dua peristiwa besar, dua ibrah yang cukup besar. Yang pertamanya peristiwa malam nisfu Sya'ban. Yang kedua peristiwa tahwilul kiblah, dan alhamdulillah kita telah pun perbincangkan. Dan kini kita berada dalam bulan Ramadan, bahkan kita berada di fasa pertengahan, dan di dalamnya ada dua fasa besar, dua anjakan besar, iaitu peristiwa yang dinamakan nuzul Al-Quran yang berlaku pada tanggal 17 Ramadan. Maknanya masuk maghrib ini masuklah 17 Ramadan. Dan satu lagi peristiwa yang dinamakan Ghuzwatu Badrun Kubra, peperangan Badar Kubra. Nanti kita masuk ke fasa yang ketiga, kita akan melalui satu anjakan iman, iaitu malam Lailatul Qadar. Baiklah, pada petang ini kita akan berkongsi tentang peperangan Badar Kubra yang berlaku pada tanggal 17 Ramadan. Manakala peristiwa satu lagi, nuzul Quran, insya-Allah kita akan sentuh pada malam nantilah di Masjid Kampung Jeram, insya-Allah. Bila kita nak menceritakan tentang peperangan Badar Kubra ini, teramat penting untuk kita selaku orang-orang beriman perlu ambil ibrah yang sedalam-dalamnya. Kerana ini adalah merupakan peperangan pertama bagi Nabi dan umat Islam demi nak mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Andai kiranya ditakdirkan tentera Islam bahkan Nabi tewas dalam peperangan tersebut, berkemungkinan pada hari ini kita tidak mendapat nikmat iman. Itu sebab nak menunjukkan kepada kita betapa besarnya jasa para sahabat ini yang berjumlah sekitar 300 berbelas-belas orang lah, walaupun disebutkan 313 orang. Maka insya-Allah kita akan menyelusuri peristiwa ini satu persatu agar kita hadam dan kita petik beberapa ibrah yang boleh kita ambil untuk persiapan kita untuk anjakan iman kita. Yang mana peperangan Badar Kubra ini berlaku pada hari Jumaat, pada tanggal 17 Ramadan. Yang terkadang jarang sekali kalau kita mendengar tentang cerita itu sebab kita disibukkan dengan nuzul Al-Quran. Maka menyaksikan di situ yang asalnya perancangannya bukan untuk berperang. Perancangannya Nabi nak ambush di kalangan para pedagang Arab, pedagang orang-orang Mekah untuk ambil harta umat Islam. Itu sebab ketika mana Nabi berhijrah di Madinah, setelah mana Nabi tukar nama Yasrib kepada Madinatul Munawwarah, Nabi ta'akhikan, persaudarakan antara golongan Ansar dan Muhajirin. Kemudian Nabi bina piagam Madinah. Kemudian Nabi memeterai perjanjian dengan penduduk-penduduk Madinah yang antaranya di kalangan puak-puak Yahudi. Kerana penting untuk nak memeterai perjanjian. Andai kiranya bumi Madinah ini diceroboh oleh musuh, maka penduduk Madinah akan sama-sama nak mempertahankan. Tu. Maka setelah mana Nabi membina kerajaan Madinah, waktu itulah Nabi melihat bentuk-bentuk ancaman yang ada di sekitarnya. Antara ancaman untuk umat Islam pada waktu itu adalah bumi Mekah. Kerana pada ketika itu bumi Mekah ini adalah merupakan biladul kufru, negara orang kafir. Bahkan di kalangan pemuka-pemuka kafir ini, mereka ini masih lagi berdendam dan cari peluang sahaja untuk memerangi Nabi. Itu sebab satu ketika Nabi dapat berita yang bahawasanya Abu Sufyan telah menghimpunkan satu harta yang begitu besar untuk diniagakan
ke bumi Syam. Satu harta yang besar, satu rombongan perniagaan yang besar untuk diniagakan ke bumi Syam. Maka Nabi berada di Madinah ini satu tempat yang strategik. Madinah pada ketika itu strategik kerana para pedagang ini ketika mana mereka nak menuju ke bumi Syam, mereka akan lalu di jalan utama di sekitar Madinah. Maknanya bila Nabi dapat maklum tentang rombongan besar ini yang bawa harta yang begitu besar untuk diniagakan di bumi Syam, maka Nabi merancang untuk ambush. Ambush ni nak ambil balik lah. Nak ambil balik. Ataupun istilahnya Nabi nak berikan tekanan kepada mereka ni, orang-orang kafir, agar bila mereka, ekonomi mereka ini tak kuat, mereka akan lemah. Kalau zaman kita ni tak ada masalah untuk kita berboikot. Niat untuk kita boikot kepada satu-satu negara yang memerangi Islam untuk nak lemahkan kedudukannya. Maka untuk Nabi ke sana, Nabi pun himpunkan di kalangan sahabat yang ada. Apa Nabi katakan kepada mereka? Faman kana zahruhu hadiran. Barang siapa di kalangan kamu memiliki kenderaan, sama ada unta ataupun kuda ataupun sebagainya, falyarkab ma'ana, jom bersama dengan aku, kita duk tinjau rombongan perniagaan daripada Mekah ini untuk kita nak dapatkan balik harta-harta kita. Kenapa Nabi nak ambush? Itu sebab di kalangan orientalis ini mereka mengatakan Nabi duk rompak harta-harta pedagang. Sedangkan tidak, tuan-tuan. Kalau kita merujuk dalam kitab Fiqh Sirah, dalam kitab ini Syekh Ar-Ramadan Al-Buti menyatakan antara dua asbab Nabi nak ambush, nak ambil harta daripada pedagang-pedagang Mekah itu ada dua sebab. Yang pertamanya, bila orang-orang kafir ini memusuhi Islam, maknanya kafir harbi lah, memusuhi Islam, maka harta dia ini tak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam perlu dapatkan balik. Itu yang pertama, kata Syekh Ramadan Al-Buti. Yang kedua, asbab Nabi nak ambush mereka kerana kebanyakan dan besar peratusnya adalah di kalangan harta-harta orang-orang Islam itu sendiri. Yang kita sedia maklum, di kalangan para sahabat ketika mana mereka ini berhijrah, mereka meninggalkan harta-harta mereka yang begitu banyak di Mekah. Antaranya Sayyidina Abdurrahman Al-Auf, yang mana Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, dia keluar menuju ke Madinah dalam keadaan sehelai sepinggang. Hartanya dia tinggalkan keseluruhan di Mekah. Kan dia ini, kalau istilah hari ini, jutawan, bilioner. Ditinggalkan. Sedikit pun tak berbekas akan hatinya nak tinggalkan harta. Tengok watak orang-orang beriman. Begitu juga dengan sahabat Sayyidina Osman ibn Affan pun sama, meninggalkan harta yang begitu banyak di sana. Begitu juga dengan sahabat yang bernama Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, yang ketika mana permulaan dia bekerja di Mekah, rupanya dalam diam dia menghimpunkan harta berbentuk emas, yang berjongkong-jongkong emas. Mungkin istilahnya hari ini, sebanyak jongkong emas, apa tu, alung itulah yang baru-baru ni, banyak disimpan bawah rumah dia. Bila dapat peluang untuk dia melepaskan diri untuk bersama dengan Nabi, dikatakan kepada musyrikin Mekah, engkau nak ambil harta aku, ambillah, yang penting aku nak bersama dengan Nabi. Allah, tuan-tuan, dahsyat pengorbanan sedikit pun tak berbekas di hati mereka ini tentang harta-harta dunia. Begitu juga dengan sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Jahsy. Abdullah ibn Jahsy ni antara sahabat yang mempunyai rumah yang paling elit, rumah yang paling cantik.
Kalau kat kampung parit apa ni, ini parit ke apa ni? Bukit Ini Bakri Batu Lima, tak ada parit kan? Ini Bakri Batu Lima, agak-agak rumah siapa yang paling besar sekali? Paling cantik. Rasa standard je kan? Tapi kat Mekah tu, antara rumah yang paling tersergam, indah dan mempunyai peralatan rumah yang paling mahal lah, adalah rumah Abdullah bin Jahsy. Sanggup dia sekeluarga tinggalkan rumah dia yang cantik itu semata-mata nak bersama dengan Nabi. Allah, yang ni kita tak boleh nak ikut, tuan-tuan. Kita hari ni bab dunia, tuan-tuan, Allah teramat-amat sayang. Pasal kita pegang dunia dengan hati, patutnya kita pegang dunia dengan tangan. Saya nasihat untuk diri saya sendirilah dan tuan-tuan semua. Maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, kebanyakan harta-harta yang diniagakan oleh Abi Sufyan ini adalah milik umat Islam. Maka Rasulullah ajak di kalangan umat Islam yang ada ini join sama untuk nak rampas balik harta tersebut. Dalam masa yang sama nak berikan tekanan kepada mereka. Maka ramai juga di kalangan sahabat yang ikut Nabi. Antaranya di kalangan golongan muhajirin seramai 87 orang. Di kalangan sahabat-sahabat Ansar yang mereka ni baru saja memeluk Islam tak lama, berjumlah 226. Yang masyhurnya jumlah seramai 313. Maka bergeraklah Nabi dan para sahabat yang mengendarai tunggangan yang tak berapa nak banyak, 70 ekor unta. Maknanya mereka ni tunggang unta ni bergilir-gilir. Terkadang seorang tu naik, seorang tu duk tarik. Bila yang tarik tu penat, yang tarik tu naik, yang naik pula tarik. Begitu keadaannya. Bahkan disebutkan Nabi ni berkongsi kenderaan dengan 3 orang. Nabi, Sayyidina Ali dan Murtid. Tetapi Nabi ni gagah sikit, kebanyakan Nabi ni lebih tarik. Baiklah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sesampainya Nabi di satu dataran Zafiran ataupun satu tempat yang bernama Rauha, Nabi dapat maklum rupanya perancangan Nabi ini dihidu oleh Abi Sufyan. Abi Sufyan ni dapat hidu. Abi Sufyan dihantar seorang utusan untuk reconfirm, betul ke Nabi ni hantar satu jumlah tentera, bukan tentera lah, satu jumlah yang ramai untuk nak ambil harta. Dihantar siapa? Damdam ibn Amru al-Ghifari untuk reconfirm, nak confirm balik. Rupanya betul. Kemudian dihabarkan kepada Abi Sufyan tentang itu. Maka Abi Sufyan sekali lagi perintahkan kepada Damdam ibn Amru al-Ghifari untuk habarkan kepada pemuka Mekah. Maka bergegaslah si Damdam ini ibn Amru al-Ghifari untuk bergegas ke Mekah nak maklumkan tentang apa yang berlaku. Damdam ni, dia ni boleh tahan juga dia punya jahat ni. Dia punya lakonan boleh tahan. Dekat-dekat nak sampai Mekah, apa yang dia buat? Dia belasahnya muka unta. Dia tumbuk muka unta. Dia gunting telinga unta. Dia koyak rabakkan bajunya. Dia lumurkan wajahnya dengan darah, agar bila dia sampai ke Mekah, pemuka Mekah akan menyaksikan apa yang berlaku. Ya benar, ketika mana dia sampai, disebutkan dalam sirah sebelum dia sampai, berlaku perbalahan antara siapa? Abu Jahal dan Abbas, pakcik Nabi, berkaitan tentang mimpi seorang wanita. Ada seorang wanita tu bermimpi, maka dihabarkan mimpi itu kepada Sayyidina Abbas dan Abu Jahal, yang mana mimpinya dia menemukan seorang lelaki. Yang lelaki ini telah menghalau penduduk Mekah. Bila penduduk Mekah itu enggan keluar, maka dikatakan di panjat Bukit Abi Qubaish
dia jatuhkan batu-batu yang besar, maka bergolek batu tu memusnahkan orang-orang Mekah. Maka duk berbalah tentang mimpi ni, entah betul ke tak, entah betul ke tak. Yang Abu Jahal ni tak percaya. Ketika mana mereka ini berbalahlah, sampailah Damdam ibn Amr al-Ghifari dalam keadaan konon-kononnya dia ini cedera. Bila Abu Jahal nampak tentang tu, maka dia pun terperanjatlah. Bergegas dia, himpunkan di kalangan tentera-tentera. Musyrikin Mekah ni ada tentera-tentera yang terlatih seramai 1,000 orang. Maknanya dalam sirah menyatakan tentera ini serba lengkap dengan kelengkapan perang. Maknanya penuh tubuh badannya dengan baju perang, baju besi. Kepala dengan kepala besi, baju besi, dengan senjata-senjata yang ada. Dia dah lama tunggu kesempatan ini. Bila ada, dia dah siapkan. Siapkan untuk tentera ini 200 ekor kuda, 700 ekor unta. Dan dikhabarkan kepada penduduk Bani Sahmi di sana, siap-siap persiapan, siapkan apa unta untuk disembelih. Dia banyak link. Maka bersiaplah. Dalam masa yang sama, Abu Jahal bawa sekali al-mughniyat ataupun qainiyat. Apa tu mughniyat? Di kalangan penyanyi-penyanyi seksi ataupun penari-penari ronggeng, penari bogil dia lah. Kenapa pula dilibatkan sekali perempuan-perempuan seksi ni? Nak beri motivasi. Itu je. Style orang-orang barat ni pun macam gitulah. Kan terkadang kita menemukan satu-satu bila ada pertandingan sukan, kan ada orang-orang perempuan yang duk pakai skirt kembang pendek tu kan, yang pegang bulu-bulu tu. Itu macam dia ikut cara macam gitulah. Abu Jahal libatkan di kalangan penari-penari dan penyanyi-penyanyi seksi. Maka siaplah untuk bergerak. Dan dihimpunkan di kalangan pemuka-pemuka Mekah ketenteraan yang dah siap untuk bergerak. Berbalik tentang Abi Sufyan ni, rupanya Abu Sufyan ni, dia ni licik dan bijak. Licik dan bijaksana, dan akhirnya Allah Ta'ala berikan hidayah untuknya masuk Islam. Yang mana bila dia dapat tahu yang Nabi ni nantikan mereka ni di Rauha ataupun di Zafiran, di satu laluan utama lah, maka dia tak lalu di laluan utama, dia lalu di laluan kampung di tepi pantai lalu. Akhirnya diselamat daripada dihalang, hartanya dirampas oleh Rasulullah dan para sahabat. Bila dia tengok hartanya selamat, lain dan clear, tak ada masalah apa-apa, dia hantar Akhnas As-Saqafi pergi ke mana? Ke Mekah, untuk habarkan semula kepada Abu Jahal, lain dah clear, tak ada masalah apa-apa, tak perlu nak hantar tentera. Tak perlu nak hantar tentera, dah tak ada masalah. Tetapi Abu Jahal, yang kita sedia maklum, yang Nabi katakan, sebutkan kepada Abu Jahal ini adalah apa? Haza Fir'aun min hazil ummah. Dia ini adalah Fir'aun umat ini. Kenapa Nabi sebutkan yang Abu Jahal ni, dia ini macam Fir'aun? Disebutkan Fir'aun umat ini pasal sifat dia ini, perwatakan dia ini saling tak tumpah macam Fir'aun. Ra'sun mutakabbir, kepala orang-orang yang takbur. Takbur. Itu sebab kita nak ceritakan tuan-tuan, betapa Abu Jahal ni takbur. Saat dia nak mati pun, dia katakan dia masih takbur. Saat dia dah nyawa ikan. Biasa fitrah orang ni, saat-saat nak mati, dia kan macam lembik begitu, rasa pasrah je. Tetapi tidak pada dia. Yang ditakdirkan, dia ni ditikam oleh dua budak-budak. Budak-budak yang jaga kebun kurma. Budak-budak ni adik-beradik. Namanya Mu'az dan Mu'awiz.
Umurnya pun belasan tahun. Dan dua beradik ini dia join sekali. Dan dia ni, dua beradik ni duk target Abu Jahal. Akhirnya dia berjaya menjatuhkan Abu Jahal. Dan dia, dua beradik ni duk tikam. Bila peperangan selesai, tuan-tuan, Abdullah ibn Mas'ud ni diasing-asingkanlah di kalangan mayat orang Islam dan mayat orang kafir. Mayat orang Islam di kalangan para syuhada tak ramai, 14 orang. Di kalangan musyrikin Mekah ni yang mati 70 orang, yang kena tawan 70 orang. Maka duk diasing-asingkan. Ibn Mas'ud duk asingkan di kalangan orang beriman dan di kalangan puak-puak kafir. Bila dalam keadaan dia sibuk nak asing, tiba-tiba dia nampak sekujur tubuh yang tak mati lagi. Tengok Abu Jahal. Tengok Abu Jahal tak mati lagi dalam keadaan nyawa-nyawa ikat. Bila tengok keadaan Abu Jahal yang cedera parah ditikam, apa Abu Jahal cakap kepada Ibn Mas'ud? Padahal dia nyawa-nyawa ikan. Kalau bahasa cerita, bahasa kita, apa cerita? Siapa menang peperangan ni? Apa endingnya? Korang menang ke kami menang? Sebab dia yakin dia menang. Ibn Mas'ud mengatakan, kamilah tentera Rasulullah SAW yang memenangi dalam peperangan ini. Jadi dia terperanjat. Dia kata, mana mungkin? Padahal dah nak mati tu. Wah, beruntunglah, dia kata. Penggembala kambing ni dah naik tahta. Dia kata Nabi, penggembala kambing ni dah naik tahta. Lepas tu dia tengok, dia belik dirinya. Dirinya cerita parah, perut dia pun dah kena tikam. Ni siapa yang tikam aku, dia kata ni? Siapa yang duk tikam aku ni? Kebetulan Mu'az dan Mu'awiz ni ada di situ. Aku yang tikam kamu. Kami berdua tikam kamu. Apa kata Abu Jahal dengan sikap sombong takburnya? Engkau berdua yang tikam aku. Engkau ni kuli jaga kebun yang tikam aku. Takkan tak ada orang lain yang duk nak tikam aku ni? Takkan kamu berdua tak ada pendekar Islam ke yang nak tikam aku? Wah, dia rasa terhina lah. Jadi dia duk bebel dalam keadaan sombong. Ibn Mas'ud malas nak dengar, keluarkan pedang, libas kepalanya. Terputus dan ditangkap, pegang kepalanya, tunjukkan depan Nabi. Ya Rasulullah, tengok ni. Nabi pun sebutkan, Hazza Fir'aun min hazil ummah. Inilah Fir'aun umat ini. Sebab watak sombong ketakburannya sama dengan Fir'aun. Itu sebab biasanya orang-orang yang takbur ni matinya dalam keadaan hina. Tengok contoh Fir'aun, dia mati. Mati ni standard budak-budak tak reti berenang. Dia mati ke air je. Mati tak reti berenang. Mati begitu, tercungap-cungap, akhirnya mati. Kan? Begitu juga dengan siapa? Abu Jahal. Mati dalam keadaan dibunuh dengan budak-budak kebun aja mati. Allah Ta'ala berikan penghinaan. Jadi bila Al-Ahnas As-Saqafi katakan, sampaikan pesanan daripada Abi Sufyan, yang mana Abi Sufyan katakan kepada Abu Jahal, tak payahlah hantar tentera sebab kami dah selamat. Maka watak Abu Jahal dengan sombongnya dia mengatakan, kalla, tidak sama sekali. Sebab dia dah susun tentera, dah nak bergerak. La narji', tidak akan kami kembali hatta nahdura badran, sehingga mana kami ni akan sampai di Badar. Badar ni bukan daerah, tuan-tuan. Badar ni nama orang. Sebelum Nabi sampai ke Madinah, ada seorang lelaki, dia buat telaga. Dia buat telaga di situ. Nama lelaki itu Badar. Maka dinamakan telaga itu Telaga Badar. Badar ini bukan nama daerah. Maka kami takkan kembali dan kami akan pastikan sampai ke Badar. Fanukimu fihi salasa. Dan kami akan berada di sana 3 hari 3 malam. Kami akan berhimpun di sana. Nanhur jazur, kami akan sembelih unta-unta.
Unta-unta supply daripada Bani siapa? Syahmi tadi. Untuk kami adakan jamuan besar-besaran, nut'imu ta'am, untuk kami makan besar-besar pada malam tersebut. Buat makan besar lah. Kedua, dikatakan naskil khamri, kami akan buat pesta minum arak. Minum arak besar-besaran. Itu yang dia bawa tenteranya bertongtong arak untuk adakan pesta di Badar. Kemudian nughani alaina al-mughniyat, dan kami ni akan dihiburkan dengan majlis tari menari dan nyanyi dan nyanyian. Ini tiga kami akan pastikan. Untuk apa? Agar yasma'u min bilalil Arab, agar orang-orang Arab ini tahu yang kami ada di Badar, agar mereka ini gerun, mereka ini gempar dengan kedatangan kami. Kan sombong dan riak kan? Sama ada jadi perang ataupun tidak jadi perang, kita akan berada di sana, kita akan makan besar, kita makan unta panggang, kada kambing panggang, panggang, dan kita akan menyanyi di sana, berkaraoke lah, istilahnya begitu. Ya, dengan watak kesombongan. Maka bergerak. Maka Nabi ketika mana berada di Rawhaq, Nabi dapat maklum dengan kedatangan tentera-tentera daripada musyrikin Mekah ni. Nabi panik ke tak? Nabi tak panik, Nabi tenang. Kalau nak ikutkan panik tuan-tuan, tentera Nabi ni katakan 313 orang ni tak ramai mana. Kebanyakan mereka ni datang bukan untuk berperang. Mereka datang tak bawa apa-apa, hanya nak ambush, nak ganggu gugat barang perniagaan tu aja. Tiba-tiba Nabi dapat khabar yang mana tentera-tentera kufar ini hantar 1000 tentera yang lengkap dengan kelengkapan perang untuk memerangi Nabi dan para sahabat. Maka Nabi cukup tenang. Nabi pun bermesyuarat dengan para sahabat. Sedangkan Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi untuk berperang, arahan daripada Allah Ta'ala. Tetapi Nabi ni dalam hikmah Nabi kumpulkan. Untuk apa? Untuk Nabi nak memotivasikan tentera. Sebab penting. Kalau kita nak berperang, perlu ada motivasi. Kalau kita hari ini tak ada suasana perang, kita ada suasana pilihan raya, kita perlu berikan motivasi kepada petugas-petugas pilihan raya. Itu penting. Maka Nabi pun himpunkan di kalangan sahabat Ansar berjumlah 226, sahabat Muhajirin berjumlah 87 orang. Maka Nabi pun katakan kepada mereka, asyiru alayya ayyuhan nas, datangkanlah kepada kami, kepada aku ini pandangan kamu, wahai manusia. Minta pandangan kamu. Bila Nabi katakan begitu, bangkit sahabat Nabi yang bernama Miqdad ibn Aswad. Miqdad ibn Aswad ini antara sahabat Nabi yang terkenal dengan berani dia. Pernah satu ketika Ibn Mas'ud menyatakan dia pernah menyaksikan watak Miqdad ni ketika mana berperang, Masya Allah, teramat-amat berani. Sampai tahap Ibn Mas'ud mengatakanlah, kalau aku ini diberikan pilihan untuk nak mendapatkan sesuatu dan satu lagi untuk berperang, yang mana dalam peperangan tersebut ada Miqdad ibn Aswad, pasti aku memilih perang. Kerana adanya Miqdad ibn Aswad, kerana keberaniannya cukup hebat. Maka bangkit Miqdad ibn Aswad ini mengatakan, ya Rasulullah, imdi ma amarakallah, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakulu kaman yakul Bani Israel, kami takkan katakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Allah Ta'ala Musa. Apa dikatakan? Izhab anta wa rabbuk, pergilah kamu dengan Tuhan kamu, inna hahuna qa'idun, kami kat sini nak duduk aja. Tetapi kami akan nyatakan, izhab anta wa rabbuk, keluarlah kamu bersama dengan Tuhan kamu, dan kami ini akan bersama dengan engkau ya Rasulullah. Dengan penuh semangat.
Tetapi Nabi ini macam inginkan sesuatu pandangan daripada sahabat Ansar. Sebab di kalangan sahabat Muhajirin ini memang dah terbukti keimanan mereka. Sepanjang mereka berada dengan Nabi 13 tahun, mereka berdepan dengan musyrikin Mekah, sampai tahap mereka ini berhijrah daripada Mekah dan Madinah, dah terbukti keimanan mereka. Tak disangkal lagi. Yang Nabi nak inginkan ni pandangan daripada sahabat Nabi ni yang baru ini di kalangan puak-puak Ansar yang baru sehari dua ni masuk Islam. Dan yang paling ramai kat situ, apa komen mereka? Nabi katakan, asyiru alayya ayuhan nas, sampaikanlah pandangan kamu wahai manusia. Tiba-tiba bangkit seorang sahabat tokoh Ansar yang bernama Sa'ad bin Mu'az, yang muda lagi, umurnya dekat-dekat 30 tahun, muda lagi. Tokoh pemimpin Aus, dia bangkit dengan mengatakan, la'allaka turiduna, adakah engkau nak menginginkan pandangan daripada kami ya Rasulullah? Nabi katakan, ajal, ya, aku nak inginkan pandangan daripada kamu. Bangkit Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, Masya Allah, antara asbab dia masuk Islam, hampir seluruh penduduk Islam ni masuk Islam. Penduduk Madinah masuk Islam. Bila permulaan Mus'ab ibn Umair sampaikan, dia ajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Taala, disebutkan datang Sa'ad bin Mu'az ni, diduk jarut leher Mus'ab ni. Aku akan bunuh engkau kalau engkau tak hentikan perbuatan kau ini. Kata Mus'ab, janganlah lakukan kepada aku. Engkau dengar dulu apa yang aku nak sebutkan. Kalau engkau tak setuju dengan apa yang aku nak sampaikan, aku akan tinggalkan bumi Yasrib ini. Bila Mus'ab bin Umair bacakan ayat Allah Subhanahu Taala, maka Allah Taala jentik hatinya untuk dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, mana-mana rumah yang ada di sekitar Madinah ni masuk Islam. Itu sebab Sa'ad bin Mu'az ni antara sahabat yang hebat. Sampai tahap di saat di hari kematiannya, dia ni wafat disebabkan dalam peperangan Ahzab, dia macam terkena satu bentuk tombak. Tombak tu kena tepat kena urat pembunuh lah, urat arteri ni. Bila kena, memancuk darah. Walaupun nampak luka sikit, tapi darah tak henti-henti. Maka Nabi pun panaskan besi, kaitkan dia, kami letak. Nabi bermohon kepada Allah Ta'ala, engkau berikanlah kekuatan kepada Sa'ad bin Mu'az ini, agar aku ini sejuk, gembira, ketika mana kami nak bertembung dalam peperangan dengan Bani Quraizah. Itu sebab Allah tak matikan dia dulu, selagi mana tak bertembung dengan Bani Quraizah. Tetapi akhirnya dia ini menjadi wakil untuk mengadili, sebab di kalangan Yahudi Bani Quraizah ni, ketika mana dia kepung, Nabi kepung 25 hari, sampai tahap mereka ni nak minta cadangan. Kalau engkau nak lakukan hukum kepada kami, biarlah di kalangan kami yang menghukumkan. Siapa? Dia minta Sa'ad bin Mu'az, kawan baik dia. Maka Sa'ad bin Mu'az pada ketika itu, dia menjatuhkan hukum, ya Rasulullah, bunuh ke semua mereka. Dibunuh. Itu yang dikatakan selesai je, dia pun nak wafat lah. Ketika mana dia wafat, Rasulullah mengatakan, ihtazza arsh, bergegar arsh Allah Subhanahu Ta'ala, limauti Sa'ad bin Mu'az. Padahal dia baru masuk Islam dalam 5-6 hari je, tetapi kerana kematiannya bergegar arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni agak-agak tentuan yang hidup dah 70-80 tahun, agak-agak kalau kita nak mati nanti, bergegar tak arasy tak? Bukan arasy bergegar, katil rumah kita bergegar, duk bini kita duk gegar, abang mati. Contoh Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad amana bik, kami ini telah beriman kepada engkau.
wasadaqnak, dan kami ini membenarkan apa yang engkau ajarkan kepada kami, wa a'tayna ala dzalika uhudana, dan kami pegang akan perjanjian yang termeterai ketika mana bai'atul aqabah 1 dan 2. Ya Rasulullah, indi ma amarakallah, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi teramat bergembira bila mendengar jawapan daripada sahabat Ansar. Maka Nabi katakan kepada sahabat, ka'anni, seolah-olah aku melihat yang bahawasanya aku diperlihatkan al-masari bikum, aku nampak kubur-kubur mereka. Pada waktu itulah Nabi pun bergerak. Itu sebab kalau kita perlihatkan tuan-tuan, Nabi ni penuh dengan strategi. Saat itu Nabi ni tak tahu berapa jumlah di kalangan puak-puak kafir ni. Maka Nabi menemukan seorang pakcik tua lah. Pakcik tua ni macam spy orang yang hebat lah. Dia tahu akan apa suasana yang bakal berlaku. Nabi pun bertemu dengan pakcik. Wahai pakcik, dengar cerita tak lama lagi ada peperangan antara tentera Mekah dengan tentera Muhammad. Betul ke? Betul. Lepas tu pakcik tu kata, kamu ni siapa? Aku ni tak ada siapa-siapa. Cuma aku nak tanya kepada kamu, sekarang tentera Mekah ni dah sampai kat mana dah? Pakcik tu tanya, kamu ni siapa? Duk tanya macam gitu. Nabi kata, dah sampai mana? Engkau tanya siapa engkau dulu? Nabi kata, tak apa, engkau beri jawapan dulu, nanti aku tanya. Aku akan jawab. Maka pakcik pun katakan, yang mana tentera Quraisy ini dah sampai ke tempat sekian. Dia tahulah, mungkin dia banyak pemantau. Dan Muhammad, dan dijangkakan sepatutnya dia dah berada di sini. Betul lah, dia punya jangkaan tepat. Pakcik tu kata, aku dah beritahu. Engkau ni siapa? Macam mana Nabi nak jawab tuan-tuan? Takkan Nabi nak kata aku ni tentera yang nak memerangi. Nabi kata ni, engkau datang, dia kata engkau datang daripada mana? Nabi kata, nahnu minal ma', aku ni datang daripada air. Disebutkan air. Kemudian Nabi berlalu. Maka pakcik kata, air mana pula? Air mana? Mungkin disangkakan air pada ketika itu antara tempat yang dipenuhi dengan air adalah bumi Iraq. Itu sebab pada waktu itu bumi Iraq ni penuh dengan hutan. Maknanya Nabi ni hadda'ah, Nabi ni ada tipu daya. Nabi tak tipu. Ya betul, Nabi kata kami daripada air. Kan betul kita daripada air. Ada kita daripada buluh betung kat sini. Kan daripada air mani bapak kita. Maka strategi Nabi, tipu daya Nabi ni hebat. Masya Allah. Dan dikatakan Nabi ni bersikap terbuka, dan Nabi ni terkadang ikut pandangan di kalangan para sahabat. Terbukalah. Maknanya Nabi ni tak mestinya pandangan Nabi ini betul, perlu dituruti. Ketika mana Nabi sampai di satu tempat untuk Nabi ni nak membina kemah, datang seorang sahabat, Khubbab Al-Munzir, mengatakan, ya Rasulullah, tempat ni macam tak berapa nak sesuai lah. Adakah dibolehkan kita nak ke depan sikit ke, nak ke belakang sikit, boleh ke tak? Adakah tempat yang engkau pilih ini adalah berdasarkan daripada strategi engkau sendiri ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi katakan, ini adalah pandangan aku sendiri, ra'i. Maka Khubbab Ibn Munzir mengatakan, apa kata kita pindah tempat lain? Kita pindah di tempat yang berdekatan dengan telaga. Walaupun dikatakan telaga itu tak ada air, adalah taktiknya. Nabi pun meraihkan pandangan di kalangan sahabat pun berpindah. Pada malam tersebut, Nabi tidak putus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak putus berdoa sampai tahap dikatakan ridak Nabi ni sampai jatuh. Apa antara doa Nabi? Allahumma anjis lima wa'atani, ya Allah, Engkau sempurnakanlah apa yang dijanjikan untuk kami. Allahumma in tukhlik min hazil isabah ahlul Islam la tu'bad fil ar. Kalaulah kami ditakdirkan kalah dalam peperangan ini,
makanya engkau tak akan disembah di muka bumi ini. Nabi berdoa sampai tahap Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah, Allah Ta'ala akan datangkan bantuan untuk kita. Ya benar, Allah Ta'ala datangkan 3 bentuk bantuan. Bantuan yang pertama, Allah Ta'ala turunkan hujan selebat-lebatnya. Hujan turun, yang dikatakan telaga yang kosong, yang kering tadi penuh dengan air hujan. Rupanya tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan hujan. Ada di kalangan sahabat yang ikut Nabi ni, sampai tahap mereka ni tak sempat mandi wajib, tuan-tuan. Nak mengatakan betapa excitednya, taatnya mereka kepada Nabi. Nabi ajak, terus pergi, sampai mereka terlupa yang mereka tak mandi wajib. Cuba kalau kita bayangkan, tuan-tuan, kita di tempat sahabat, ada walimatul urus, jumpa dengan kawan lama, sibuk dah siap makan, jom ikut aku pergi ke Perak. Agak-agak kita nak pergi tak, tuan-tuan? Nak pergi, itu nak ajak makan pergi Perak. Confirm memang tak pergi. Paling tidak kita teringatkan dengan mem besar, tentu bini aku tak pergi. Tapi bila sahabat Nabi ajak sahabat pergi ke semua mereka, sampai tahap ada di antara mereka yang terlupa nak mandi wajib. Yang disebutkan dalam sirah mengatakan syaitan duk membisikkan di telinga para sahabat ini, apalah kamu ni? Kalau benarlah Muhammad ini adalah seorang Nabi, tentu Tuhan dia akan datangkan bantuan untuk kamu membolehkan mandi wajib, untuk kamu boleh minum dan sebagainya. Itu yang Allah Ta'ala turunkan hujan selebat-lebatnya pada malam tersebut. Dalam masa yang sama, kesan hujan tersebut menyusahkan tentera musyrikin Mekah. Tuan-tuan pernah jalan kat padang pasir tak? Pernah sampai kat padang pasir? Padang pasir ni kalau kena hujan, dia punya lecak satu macam. Maknanya bila nak melangkah tu macam selut. Allah Ta'ala berikan kesukaran kepada tentera musyrikin Mekah. Dek kerana hujan tersebut, mereka ini terbeban. Mereka jadi penat duk nak melangkah dengan lumpur-lumpur yang ada. Ini bantuan yang pertama yang Allah Ta'ala berikan kepada tentera Islam. Yang kedua, Allah Ta'ala datangkan sifat mengantuk kepada orang-orang Islam. Mengantuk semuanya. Itu sebab mengantuk ini adalah salah satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengok adik kita ni mengantuk tertidur kan, itu satu rahmat. Tapi untuk budak lah, kalau kita mengantuk tertidur, tak tahulah. Satu rahmat. Bayangkanlah kalau tentera Islam tak mengantuk, macam-macam mereka fikir. Pasal besok nak perang ni. Kalau ikut logik, ikut atar kertas ni, memang confirm kalah. Tentera Islam 313 yang tak ada apa-apa peralatan perang, nak berdepan dengan 1000 orang tentera, seolah-olah seorang tentera Islam perlu berdepan dengan 3 orang tentera kafir yang lengkap dengan senjata. Agak-agak atas kertas, tuan-tuan, menang ke tak? Kita seorang berdepan dengan 3 yang lengkap dengan baju besi. Agak logik, menang ke kalah? Atas kertas kalah. Nabi berdoa kepada Allah SWT, antara bantuan semua mengantuk, agar pada malam tersebut mereka tak sempat untuk duk nak fikir apa-apa. Agar keesokan harinya ketika mana mereka sadar, Allah Ta'ala berikan tenaga yang begitu kuat. Sedangkan orang-orang musyrikin Mekah, mereka kan sibuk dengan tarian ronggeng mereka, dengan hiburan mereka, tak tidur malam. Tentu esoknya mereka letih. Dahlah letih daripada perjalanan, mereka hidupkan dengan hiburan, pesta. Tiba hari keesokannya, saat nak berperang, Allah Ta'ala datangkan satu lagi bantuan. Anni mubiddukum bi alfin malaikati murdifin. Allah Ta'ala datangkan tentera-tentera malaikat seramai 1000 orang. Berlakulah pertempuran dalam bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan, bulan puasa, tuan-tuan. Diperintahkan syariat puasa ketika mana? Tahun kedua, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, bulan berikutnya berperang. Di situlah kita nak menyaksikan betapa kehebatanlah tentera Islam daripada sudut keimanan. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada tentera Islam walaupun mereka ini sedikit. Kam min fi'atin qalilatin, di kalangan tentera yang sedikit,
mereka dikalahkan min fi'atan kasiratan, tentera yang banyak biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita lihat suasana tu. Jadi kesimpulan yang kita nak ambil, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betapa hebatnya iman para sahabat ni. Untuk kita ambil aura-aura mereka ni, orang-orang beriman. Itu sebab kalau kita lihat, kebanyakan orang-orang beriman ni mereka pilih bulan Ramadan untuk mereka nak adakan satu-satu perkara yang besar. Antaranya pembukaan kota Mekah bulan Ramadan, penaklukan kota Yaman, dapat menakluki kota Yaman berlaku dalam bulan Ramadan. Penaklukan kota Andalusia, Spanyol, umat Islam pilih bulan Ramadan sebab mereka kuat, dalaman mereka kuat. Begitu juga peperangan bertembung dengan tentera Mongol Tatar, satu tentera yang teramat dahsyat daripada sudut bangis dan kekuatannya. Istilah lain sampai orang mengatakan tentera Mongol ni tak ada siapa yang boleh kalahkan sebab kehebatan dia dan keganasan dia. Yang dikatakan muqaddimatul Ya'juj wa Ma'juj, itu sikit je petanda-petanda Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya tentera Islam pilih bulan Ramadan dapat mengalahkan tentera Mongol Tatar ini. Masya Allah, bulan Ramadan. Begitu juga ketika mana Nabi perintahkan kepada Khalid ibn Al-Walid ketika mana dia masuk Islam untuk pecahkan berhala. Peristiwa pembukaan kota Mekah, ada satu berhala yang paling besar, namanya berhala Uzza. Rasulullah perintahkan kepada Khalid bin Al-Walid, tugas engkau pecahkan berhala itu. Khalid bin Al-Walid diambil kesempatan ketika mana bulan Ramadan, tuan-tuan. Dia pecahkan solo je, sebesar-besar berhala. Begitu juga sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah pun sama, pada tahun berikutnya dia pecahkan berhala Al-Latta pun sama. Ambil kesempatan dalam bulan Ramadan. Maknanya kekuatan sebenar umat Islam ini dalaman. Bila dalam dia kuat, kerohaniannya kuat, maka jasadnya akan kuat. Itu sebab kita ambil kekuatan di sebalik latihan kita ini dalam bulan Ramadan. Mungkin kita tak berdepan dengan peperangan, kita akan berdepan dengan satu zaman, iaitu zaman Dajjal. Ujiannya cukup besar. Orang-orang beriman tak akan makan dan tak akan minum selama 400 hari lebih. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan kami orang-orang beriman? Matilah kami bila kami tak makan dan tak minum dalam tempoh 24 jam, 400 hari lebih. Yang kita ni bulan Ramadan, kita tak makan sepanjang siang, malam kita boleh mengetih lepas maghrib. Nanti kita menemukan satu suasana yang teramat dahsyat, yang mana kita tak ada, nak minum setitis air pun tak ada, nak makan sekeping kerak roti pun tak ada. Tak ada, 400 hari lebih. Sahabat tanya, apakah makanan di kalangan kami orang-orang beriman ya Rasulullah? Makanan di kalangan orang-orang beriman adalah zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini latihan kita, tuan-tuan. Kita basahi lidah kita ini dengan zikrullah. Mudah-mudahan menjadi bekalan untuk kita kalau umur kita panjang, nanti kita menemukan zaman Dajjal, kita dah bersiap sedia, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebenarnya panjang nak ceritakan tentang peperangan Badar. Saya ni pakai laju dan pastikan ending lah. Akhirnya tentera Islam menang. 70 orang di kalangan tentera musuh ditawan. Itu pun ada cerita-ceritanya. Kalau saya tambah cerita, tambah setengah jam lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan sedikit sebanyak pada petang yang berbahagia ini kita ambil beberapa pengajaran. Kita boleh koreksi sendirilah di sebalik peperangan umat Islam yang pertama, iaitu peperangan Badar. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sallimna li Ramadan wassallim Ramadana lana wassallimhum minna mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.